Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini dalam siri Kemenyan Berasap SKB. Okey. Cerita untuk malam ni untuk episod pertama ni, ianya adalah cerita daripada salah seorang viewer aku, juga rakan mancing. Aku pilih cerita kali ni kerana bagi aku ianya sangat menarik kerana si pencerita berada di kebanyakan lokasi hal-hal penting yang berlaku. Jadi rakan aku ni dia meminta agar nama, lokasi, kesemuanya dirahsiakan. Jadi aku akan gunakan nama samaran untuk orang-orang yang terlibat dalam cerita kali ini. Okey. Jadi yang menceritakan kepada aku berkenaan cerita yang aku nak cerita hari ni, banyak cerita tu. Aku bagi nama dia Mamat, bukan nama sebenar. Jadi perkara ni berlaku sekitar tahun 2000-an dulu, awal 2000. Dan ianya berlaku sewaktu Mamat menuntut di sebuah universiti. Okay, universiti ni dekat Malaysia lah. Jadi Mamat ni dia berkawan rapat dengan dua orang lagi, iaitu Daniel dan Shakila. Pun bukan nama sebenar. Daniel dan Shakila ni, diorang berdua ni couple lah dekat universiti ni. Kiranya daripada awal tahun sehingga ke akhir tahun. Dan perkara ni berlaku sewaktu di akhir pengajian mereka. Mereka ni adalah coursemate dalam jurusan yang sama, kelas yang sama. Okey. Jadi cerita ni ianya berlaku pada tahun akhir, di mana mereka semua telah selesai melakukan latihan praktikal mereka dan kemudian mereka perlu masuk semula untuk satu sem terakhir, di mana mereka perlu menyiapkan tesis-tesis mereka. Jadi pada masa ni ketiga-tiga mereka sudah mula duduk di luar kampus. Okey. Untuk makluman, Mamat adalah orang setempat Jadi dia pergi universiti ni basically kalau dia tak duduk dekat dalam pun tak ada masalah, kerana rumahnya memang berhampiran dengan pusat pengajian tersebut. Jadi Mamat ni memang mengenali orang-orang yang sekitar, maknanya orang-orang kampung tersebut. Sementara Daniel dan Shakila pula adalah daripada tempat lain. Okey, daripada ibu kota Jadi sewaktu tahun akhir ni, jadi mereka duduk di luar. Maknanya Mamat duduk di rumah ibu bapanya, Daniel pula di rumah sewa dengan kawan-kawan lelakinya, dan Shakila pula di rumah sewa dengan kawan-kawan perempuan beliau. Jadi dia nak dijadikan cerita, Shakila ni dia suka pergi beli makan malam, pergi beli kuih muih dekat satu gerai di pekan kecil di kawasan tersebut. Dan Mamat pula memang mengenali makcik yang menjual masakan panas, yang menjual kuih muih dekat gerai tersebut. Okey. Jadi makcik yang menjual makanan panas apa semua ni, dia mempunyai seorang anak lelaki. Anak lelaki dia ni nama Rais bukan nama sebenar. Okey, Rais ni sebenarnya dia dah lama memerhatikan si Shakila. Cuma pada tahun akhir tersebut Rais ni memang tiba-tiba dia rasa dia memang dah jatuh cinta sangat dengan Shakila ni, dan dia memang hasrat hati dia memang dia nak melamar Shakila. Jadi dia sampaikan perkara ni kepada Mamat. Dan Mamat juga memaklumkan bahawa Shakila ni dah berpunya. Dia dengan Daniel, kau selalu nampak kan dia berjalan dengan Daniel apa semua ni. Jadi cakap jangan buat hal. Jadi Mamat menceritakan perkara ni, situasi antara Shakila dengan Daniel ni, supaya tidak ada masalah yang timbul. Tapi Rais sepertinya dah tak boleh nak buat apa dah. Dia memang dah suka, hati dah suka, memang nak sangat-sangat. Jadi pada satu hari di tahun akhir Shakila, Daniel dan Mamat ni, waktu Shakila datang ke kedai untuk membeli kuih muih, jadi Rais cubalah menyampaikan hasrat hatinya. Walau bagaimanapun Shakila pada masa tersebut dia memaklumkan bahawa yang dia dah berpunya. Dia maklumkan dengan cara yang baik. Rais tak berputus asa. Setiap hari bila dia tahu Shakila akan datang ke gerai maknya setiap hari, sebab
gerai-gerai lain kebanyakan masanya pada waktu tersebut semuanya dah tutup. Bear in mind ini adalah sebuah pekan kecil Jadi setiap hari jugalah si Rais ni cuba mengayat tapi tak berjaya. Jadi sampai satu hari Rais pun bagi tahulah perkara ni. Dia berbincang dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan kampung dia apa semua, dan dia memaklumkan kepada Mamat bahawa, Mamat, aku rasa aku ada satu jalan. Ini jalan terakhir lah. Kau tak dapat gak, aku give up lah lepas ni. Jadi Mamat pun macam, kau ni biar betul. Apa yang kau nak buat kan? Rais cuma cakap, kau tunggulah, nantilah, tunggu. Jadi Mamat pun dia tak ambil serius sangat berkenaan perkara ni. Dan untuk makluman korang juga Daniel juga sudah beberapa kali bersemuka dengan Rais. Tapi setakat orang kata bergaduh mulut lah. Belum sampai level bertumbuk ke apa, belum lagi. Bergaduh mulut lah. Kira macam dia datang, dia bagi tahu, ni girlfriend aku, kenapa kau buat macam ni apa semua. Tapi Rais tetap dengan kepala batunya. Dan falsafah yang Rais pegang kapal terbang kat udara boleh kena hijack, ini kan pula korang boyfriend girlfriend, bukan laki bini pun. Jadi itu yang membuatkan Daniel kadang-kadang agak panas. Tapi memang mereka bergaduh mulut setakat yang diceritakan kepada aku oleh Mamat. Jadi pada suatu hari Rais telah menelefon Mamat. Dia kata, Mamat, aku dah dapat dah benda yang aku nak. Aku rasa Shakila lepas ni memang aku punya. Jadi Mamat pun macam terkejut lah. Macam, apa benda kau cakap ni? Apa benda yang kau nak? Apa yang kau dapat? Jadi dia kata, alah, nanti kau habis kuliah, nanti kau datang jumpa aku. Kita lepak kat kedai minum-minum. Jadi Mamat pun pergilah ke kedai pada petang tersebut selepas habis kuliah. Sesampainya di kedai, dia pun order minum apa semua. Jadi waktu perbualan pun bermula. Lepas tu Rais mengeluarkan ada satu botol kecil macam minyak atar. Dia tunjukkan kepada Mamat. Jadi Mamat pun bertanya, Rais, apa benda ni? Rais sambil senyum. Dia menyatakan bahawa ini adalah minyak dagu. Jadi Mamat memang beristighfar, mengucap panjang, kata, Rais, kenapa sampai level macam ni kan? Mana kau dapat benda ni? Dia kata, ini aku dapatkan daripada bomoh di kampung sebelah. Cakap, macam mana kau dapatkan benda-benda ni? Benda-benda khurafat ni. Ini syirik ni, Rais. Rais terus meninggi suara, itu kata engkau. Ini aku buat pasal cinta punya pasal ni. Jadi Mamat pun cakap, mana kau dapat? Kau boleh tak ceritakan dekat aku? Macam mana ni? Apa benda kau dah buat ni kan? Jadi Rais pun dia ceritalah dia bahawa waktu dia lepak-lepak, adalah budak kawan-kawan sekampung bagi tahu yang di kampung sekian-sekian ada satu bomoh yang memang mahir dalam bab-bab jodoh ni. Jadi Rais telah pergi berjumpa dengan bomoh tersebut. Ini apa yang diceritakan oleh Rais kepada Mamat lah. Dia telah pergi berjumpa dengan bomoh tersebut dan dia menyatakan hasratnya kepada bomoh tersebut. Jadi bomoh tersebut bertanya kepada Rais, betul ke kau nak buat benda ni? Jadi Rais kata, ya, dia sanggup, dia betul-betul nak buat. Tapi bomoh tu maklumkan, kerja ni kerja berat, bukan kerja senang. Betul kau sanggup? Jadi Rais bagi tahu dia sanggup. Jadi dia kata, okey, sekarang kau balik. Aku akan bagi tahu kau bila kau perlu datang balik. Okey, sampai harinya bomoh tersebut telah menelefon Rais. Jadi Rais pun datang. Bomoh ni pun bagi tahu dekat kampung sekian-sekian ada satu perempuan anak sulung yang bersalin tapi meninggal. Tapi anak yang dikandung tu pun anak sulung. Maknanya dikuburkan bersekali, ibu dan anak. Jadi ibu sulung yang mengandungkan anak sulung. Jadi mengikut kata bomoh ni, ini yang terbaik lah. Kalau dapat minyak dagu daripada jasad yang sedemikian, ini memang yang terbaik. Jadi bomoh ni pun bagi tahulah Rais lokasinya apa semua, apa yang perlu dibuat. Jadi Rais pun malam tu telah mengajak seorang kawan dia. Ini bukan Mamat Mamat tak ada dekat sini yang lokasi ni. Jadi dia mengajak seorang rakan dia. Mereka pun pergi ke tempat tersebut. Dah tengah malam. Jadi mereka gali semula tanah kubur yang masih merah ni. Sampailah ke papan penutup lahat. Dibukanya papan penutup lahat. Kemudian nampaklah
sekujur tubuh yang terbaring dekat sana, dibukakan kain kafannya, kemudian diangkatkan kepalanya, dilayurkan dengan lilin merah di bawah dagunya. Jadi bila lilin ni dilayurkan di bawah dagunya ni, akan macam kita buat apa benda ni, ayam bakar, apa daging bakar kan, dia akan mengeluarkan minyak kan. Cuma bomoh ni berpesan, apa pun yang terjadi, engkau kena stay, kau kena teruskan sampai habis. Jadi Rais pun menceritakanlah pada Muhammad waktu dia tengah layu tu nak menunggu minyak tu turun daripada dagu ni. Dia kata macam-macam hal yang berlaku. Ada angin bertiup kencang, ada suara hilayan, ketawa apa semua. Tapi dia pekakkan telinga, dia teruskan juga usaha dia. Jadi ingat ya guys, ini memang perbuatan yang syirik lah dalam Islam kita. Kita orang Islam, jadi perbuatan ni memang khurafat. Okay, jadi setelah dilayurkan tu, benda ni tak banyak minyak ni, dalam beberapa titisan sahaja dan dimasukkan dalam botol kecil sebesar botol minyak atar tu. Setelah Rais mendapat minyak tersebut, dia tutupkan semula kain kafan, dia masukkan semula mayat ke dalam liang lahat, kemudian ditutup papan penutup liang lahat, kemudian dikambus semula tanah tersebut. Jadi setelah selesai perkara tersebut, Rais terus bergegas ke rumah Tok Bomoh tersebut, sementara rakannya tadi terus pulang ke rumah. Jadi rakannya tadi memang dia dalam arti kata lain, dia memang menyesal lah ikut si Rais pada malam tersebut. Jadinya bila setibanya Rais ke rumah Bomoh tersebut pun mengambil minyak dagu tersebut. Jadi Bomoh tersebut bertanya lagi kepada Rais, betul-betul ni kau sanggup? Jadi Rais kata dia sanggup. Jadi Bomoh ni pun dia membuka botol minyak atar tersebut, kemudian dibacakan jampi serapah apa semua, kemudian dibagi tahu kepada Rais, selepas ni kamu akan menjadi tuan kepada botol ni, maknanya tuan kepada minyak ni. Jadi kamu kena jaga benda yang aku nak bagi pada kamu ni. Jadi Bomoh ni pun mengajar Rais akan mentera yang perlu dibaca. Dan mentera ini adalah bertujuan untuk menjadikan benda, kita senang kata jin ni tunduk kepada si Rais. Maknanya Rais ni sekarang menjadi tuan kepada jin ataupun setan yang ada dekat dalam botol tersebut. Jadi Rais pun mengulang bacaan mantra-mantra yang diajarkan oleh Bomoh tersebut, dan Rais bagi tahu kepada Muhammad bahawa waktu dia sedang baca mantra-mantra tu untuk ambil benda tu supaya patuh kepada dia. Jadi selepas habis dia baca mantra-mantra tu, kedengaran tangisan budak kecil. Jadinya bila dah kedengaran tangisan tu apa semua, Bomoh tu pun dah bagi tahu, sekarang dia dah tahu tuan dia siapa. Jadi sekarang kau boleh ambil minyak ni, kau boleh bawa balik. Minyak ni kau punya, apa yang datang sekali dengan minyak ni, dia akan patuh kepada arahan kau. Kau cuma perlu arahkan dia untuk buat apa yang kau nak. Jadi Rais pun baliklah ke rumah. Hati dia memang happy, dia dah plan untuk esok, apa akan berlaku esok, macam mana dia nak buat apa semua. Jadi dia dah ceritalah benda ni kepada si Muhammad. Muhammad dah semakin tak sedap hati. Muhammad dah rasa, berat ni benda ni kan. Cumanya Muhammad pada masa tersebut, ini yang dia cerita kepada aku, dia kata dia tak tahu macam mana dia nak bagi tahu kepada si Daniel dan Shakila. Jadi keesokan harinya pun tiba. Mereka ke kuliah, menyiapkan thesis apa semua macam biasa apa semua. Jadinya Muhammad, disebabkan oleh kerana kesibukan dengan nak kejar timeline apa semua ni, jadi Muhammad memang betul-betul terlupa untuk nak cerita berkenaan dengan perkara ni kepada Daniel dan Shakila. Jadinya pada petang tersebut, Shakila seperti biasa telah pergi ke kedai tersebut untuk beli makan malam, untuk beli kuih muih kan. Jadi sewaktu Shakila bayar atau apa semua, jadi dia bayar kepada si Rais. Jadi Rais ni waktu dia nak
dia nak memberikan plastik ni kepada Shakila ni, waktu tersebut lah yang dia dah calitkan minyak tu dekat jari dia, dan waktu dia berikan plastik tu dia dah calit ke tangan Shakila. Jadi bila Mamat tengok benda tu, Mamat terus dia tergamam, tapi dia masih tertanya-tanya betul ke dia ni buat ke tak buat ke. Mamat sendiri tak tahu. Jadi pada waktu tu Mamat bagi tahu kat aku, dia kata dia tengok Shakila tak ada apa-apa pada masa tersebut. Lepas kena calit tu masih tak ada apa-apa semua kan. Jadinya dia orang pun balik. Jadi bila balik tu malam tu Mamat berjumpa lah dengan Rais. Muka dia Mamat bagi tahu memang berbunga-bunga malam tu. Jadi Mamat pun bertanya, Rais, petang tadi aku nampak engkau ada sentuh tangan Shakila waktu engkau bagi plastik tu. Engkau memang letak minyak tu ke atau macam mana? Jadi Rais pun bagi tahu, of course lah bro. Mamat dah tak tahu nak cakap apa. Rais pula dah seperti lepas ni dia memang akan sujud dekat kaki aku. Jadi nak dijadikan cerita ni, Shakila ni dia bukanlah anak-anak yang orang nak kata lara sangat tu, tidak. Alhamdulillah dia menjaga solat dia apa semua. Jadi benda ni macam berlawan. Jadi bila aku bertanya-tanya juga kan dengan para ustaz apa semua kan, jadi dia maklumkan minyak dagu ni dia antara dua. Aku tak tahu, ini aku tak tahu kalau ada antara korang yang kat luar sana tahu berkenaan perkara ni, mungkin korang boleh share. Jadi dia antara dua, sama ada dia memang akan tergila-gilakan seseorang tu, ataupun dia akan, kalau dirinya tu kuat sikit, dia akan cuba melawan, tapi dia akan jadi 50-50. Jadi ini kita bermain dengan kewarasan orang tau. Kita nak buatkan seseorang tu suka kepada orang yang dia tak suka. Jadi dia akan jadi macam sekejap macam nak suka, sekejap macam apa benda ni. Jadi lama kelamaan dia boleh jadi tak waras, boleh jadi gila. Jadi ini yang berlaku kepada Shakila. Instead of dia suka kepada Rais, tapi dia jadi macam tak betul. Dia jadi macam huru-hara. Dia macam dia kata, kenapa aku tak nampak muka Rais, tapi aku tak nak dia, aku dengan Daniel. Jadi dia jadi huru-hara. Dia jadi sekejap dia okey, sekejap dia marah, sekejap dia nangis. Jadi tak menentu keadaan dia. Jadi perkara ni berlanjutan selama beberapa minggu. Dan dalam masa beberapa minggu tu juga ialah masa untuk mereka tamatkan pengajian mereka. Jadi bila tamat pengajian sahaja, keadaan Shakila semakin teruk. Jadi waktu tu mereka telah pulang ke ibu kota. Maknanya bila dah habis pengajian, Mamat pulang ke rumah dia di kawasan tersebut. Daniel dan Shakila pulang ke rumah ibu bapa masing-masing di ibu kota. Tapi mereka still keep in touch. Cuma Daniel mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dengan Shakila, sebab family Shakila sendiri pun dah kata macam nampak lain sangat dah. Apa yang berlaku ni, apa yang jadi. Cumanya Daniel dan Shakila memang tak tahu apa-apa, kerana Mamat pun tak sempat nak bagi tahu pada diorang. Jadi setelah beberapa hari Daniel dan Shakila pulang ke rumah masing-masing. Jadi Mamat pun call Daniel. Dia tanya, Daniel, macam mana dengan Shakila? Lepas tu Daniel pun cakap, aku pun tak tahulah, banyak sangat berubah kan, dah tak macam dulu. Masalahnya perubahan ni terlalu sudden, macam tiba-tiba je, macam ada sesuatu yang berlaku. Jadi Mamat pun minta maaf. Mamat cakap dia rasa dia tahu apa yang berlaku. Cumanya waktu hari dia nak bagi tahu tu, dia terlalu sibuk, dia terlupa. Dan dia tak tahu pun nak bagi tahu macam mana, nak sampaikan macam mana, sebab dia tak jangka si Rais akan pergi sehingga ke tahap ini. Jadi Mamat pun menceritakan kepada Daniel apa yang telah Rais lakukan apa semua. Jadi Daniel pun perasaannya pada waktu tersebut adalah bercampur bau lah. Maknanya marah ada, rasa nak hantar muka si Rais ni pun ada. Tapi nak buat demikian, dia kena travel untuk distance yang agak jauh juga. Jadinya Daniel pun bertanya-tanya kepada kawan-kawannya apa semua.
Jadi mereka buat keputusan untuk pergi ke satu tempat ni lah. Maknanya tempat ni ada satu orang pandai yang pandai mengubah orang. Jadi aku tak tahu dia, aku nak kategorikan sebagai ustaz ke atau bomoh, dukun, pawang ke, sebab daripada penceritaan Mamat, gaya dia berubat tu macam bukan perubatan Islam. Ada bercampur aduk sikit. Jadi aku panggil orang pandai saja. Okey. Jadinya Daniel ni telah beberapa kali cuba untuk membawa Shakila ke rumah orang pandai ni untuk berubat, tapi kebanyakan cubaannya gagal. Shakila dia sepertinya tahu bahawa Daniel ni nak bawa dia pergi berubat. Jadi ada saja alasan yang diberikan. Dia nak balik rumah, dia sakit perut, dia rasa tak sedap, jadi macam-macam lah. Jadi kebanyakannya gagal. Jadi Daniel ni pun dia call balik pada Mamat. Kata, Mamat, macam mana aku nak buat ni kan? Jadi Mamat pun berkata, Mamat ni pun sebenarnya rasa bersalah. Sebab bagi dia, ini adalah salah dia juga. Sebab dia tak sampaikan kepada, dia terlupa untuk nak sampaikan kepada Daniel dan Shakila kan. Jadi Mamat pun bagi tahu kepada Daniel. Dia kata, Daniel, tak apa Daniel, kau tunggu kat sana, aku datang sana. Tapi aku kena tidur rumah kau lah. Jadi Mamat pun bertolak daripada kampungnya, pergi ke ibu kota. Jadi menetap di rumah Daniel. Jadi pada malam tersebut, Mamat pun menelefon Shakila bertanya khabar. Jadi mereka sembang okey, tak ada masalah apa-apa. Jadi Mamat cakap, jom malam ni kita lepak. Aku pun tidur kat rumah boyfriend kau ni, kat rumah si Daniel. Lama tak jumpa kau, nak lepak-lepak lah, kita sembang-sembang apa semua kan. Jadi Mamat cuba pancing Shakila. Jadi Shakila bersetuju apa semua. Jadi pada malam tersebut, Daniel dengan Mamat satu kereta, mereka naik pergi ke rumah Shakila, pick up Shakila. Kemudian waktu dalam kereta baru Mamat maklumkan, Shakila, aku sebenarnya aku datang KL ni, aku ada nak pergi mengurut. Aku dekat kampung hari tu aku terjatuh. Jadi kaki aku ni, lutut aku ni sakit. Dia kata kan, dia buat cerita lah, dia kata sakit. Jadi aku dah try pergi urut kampung, tapi tak jadi. Lepas tu ada member pergi tahu, dekat sini, kat kawasan ni ada orang ni pandai mengurut. Jadi aku nak pergi urut kaki aku ni kejap, sebab sakit sangat aku nak jalan. Dan aku rasa tak lama, paling lama pun 1 jam. Jadi Shakila pun macam, Shakila muka dia berubah sekejap. Tapi sebab ini bukan Daniel lah, ni Mamat kan. Jadi Mamat pun macam, Shakila pun macam, okey lah, tak apalah, kalau sekejap kita pergi je lah. Jadi mereka pun pergi ke rumah orang pandai ni. Setibanya di rumah orang pandai ni, lakonan diteruskan. Jadi orang pandai ni pun macam belik-belik lah kaki Mamat, yang Mamat claim sakit tapi sebenarnya tak ada apa-apa ni. Jadi dia pun belik, okey dah ni. Jadi sambil dia acah-acah mengurut kaki si Mamat ni, dia bersembang lah juga dengan si Daniel dan Shakila ni. Jadi dia orang pun bersembang. Jadi orang pandai ni pun cuba mengorek lah daripada Shakila, tanya macam mana keadaan apa semua, korang berdua ni memang boyfriend girlfriend ke, tapi kenapa nampak macam asyik apa ni, kenapa selalu bertegang urat apa semua ni kan. Jadi dia korek sikit. Kemudian dia kata, okey Mamat, kaki kau ni dah settle lah, insyaAllah nanti baik lah ni. Kemudian dalam dia duduk bersembang tu kan, dia pun panggil lah si Shakila dengan Daniel ni. Dia kata, marilah duduk dekat bawah sekali. Sebab waktu dia mengurut tu, orang pandai ni bersama Mamat duduk bersila di bawah, di lantai. Dan Mamat dan Shakila ni duduk di atas sofa. Jadi Mamat dengan Shakila ni pun turun. Tapi dah nampak dah muka Shakila memang dah sangat lain. Jadi waktu dia duduk tu, jadi bila mereka turun ni daripada atas sofa, jadi orang pandai ni duduk di sini, Shakila kat atas sofa sini, Daniel sini, Mamat duduk dekat depan ni. Jadi bila mereka turun, Shakila ni turun, dia duduk, maknanya dia duduk di sebelah orang pandai ni. Jadi orang pandai ni, dia bersembang lagi dengan Shakila apa semua kan. Jadi dia nampak Shakila ni macam buat tengkuk macam ni. Dia pun tanya, kenapa? Tengkuk sakit ke apa? Dia kata, Shakila pun jawab, itulah rasa macam lenguh-lenguh apa semua kan. Jadi dia kata, izinkan saya. Shakila masa tu dah mula macam menolak. Tapi orang pandai ni selepas dia bercakap izinkan saya tu, dengan tangan dia terus dah berada di belakang tengkuk Shakila. Jadi dia pun urut sikit. Dia kata, oh ini urat tegang ni. Jadi dia urut sikit. Shakila dah
memang dah semakin lain, semakin lain, semakin lain. Sambil tu dia terus bersembang dengan Syakila. Kau buat apa sampai ni salah tidur ke apa ni kan, apa semua kan. Jadi dia tekan tu sampai dekat satu point tiba-tiba Syakila menjerit. Dan jeritan ini bukan suara Syakila, ianya adalah suara lain. Selepas dia menjerit panjang tu, ianya disertai dengan hilai ketawa. Maknanya Syakila tu mengilai. Jadi bila mengilai ni, ini yang Mamat ceritakan pada aku sebab Mamat berada dekat situ. Jadi dia kata bila dia mengilai ni, memang pandangan wajah apa semua dah bertukar ya guys. Jadi dia terus memandang pada muka orang pandai ni. Dia bagi tahu, kau nak apa sekarang ni? Kau siapa? Kau nak apa? Kenapa ganggu aku? Jadi orang pandai ni pun, orang kata berbalas-balas lah. Dia tanya balik, kau buat apa kat sini? Siapa suruh kau datang sini? Jadi benda yang menumpang di Syakila ni, yang menjalankan tugasnya ni kan, dia pun bagi tahu, tuan aku suruh datang sini. Tuan aku dia suka dengan perempuan ni. Dia nak perempuan ni. Perempuan ni dia punya. Kalau dia tak dapat, biar semua orang tak dapat. Perempuan ni mati dengan aku. Jadi Daniel dengan Mamat agak terkejut lah. Sampai, maknanya ianya sampai ke tahap tersebut Jadi orang pandai ni pun bertanya lah lagi. Dia kata, sekarang aku nak kau balik. Tempat kau bukan kat sini, kau kena balik. Tapi seperti biasa, jin yang ada dekat Syakila sekarang ni, dia memang tak nak keluar. Jadi orang pandai ni pun, dia pun cakap, dia kata, kau betul-betul nak bertempur dengan aku ke? Kalau kau nak, kau jangan menyesal nanti. Ini aku masih bagi kau peluang. Kau keluar, kau balik sekarang. Tapi dia masih berkeras, jin ni masih berkeras, tak nak keluar. Dan dia memang bagi tahu bahawa dia memang akan jalankan arahan yang telah dikeluarkan oleh Rais kepadanya. Dia kata, dia bagi tahu dia memang tak boleh keluar. Ini arahan daripada Rais. Dia hanya akan ikut arahan Rais sahaja. Jadinya orang pandai ni, dia kata, tak apa, kalau kau betul-betul tak nak keluar, kau tunggulah nasib kau kan. Jadi nak dijadikan cerita orang pandai ni, dia mengeluarkan apa benda ni, lada hitam. Jadi diberikan kepada Daniel. Dia meminta supaya Daniel meletakkan lada hitam tersebut di ibu jari kaki Syakila. Kemudian ditekankan kat sana. Maka meraung-raunglah si Syakila ni tadi, jasadnya Syakila lah. Tapi yang meraungnya, suara tu bukan suara Syakila, tapi suara benda yang duduk dekat Syakila sekarang ni. Jadi orang pandai ni pun dia kata, kau jangan lepas kaki ni. Okey. Jadi sambil dia tangan sebelah masih mencengkam leher si Syakila ni, dia pun menutup mata dia. Kemudian dia membaca, permulaan dia ialah ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian dah tak dengar apa-apa. Jadi ini yang aku kata, aku tak tahu ni perubatan Islam atau bukan. Jadi itu sebab aku panggil dia orang pandai. Jadi kaedah dia adalah, kalau daripada penceritaan Mamat ni, bagi aku ianya adalah menurun lah. Okey, jadi dia bacakan apa semua, kemudian dia pejamkan mata, seolah-olah macam ada benda lain masuk ke dalam diri orang pandai ni. Jadi bila dia buka mata dia tu, suara dia pun semua dah lain. Suara dia dah lain apa semua. Jadi dia memperkenalkan diri dia sebagai yang ini aku tak tahu siapa, sebab Mamat sendiri pun, dia pun dah tak berapa ingat. Tapi dia kata nama orang-orang lama lah. Jadinya benda yang berada dekat dalam diri orang pandai ni sekarang berkomunikasi dengan jin yang berada dalam tubuh Syakila sekarang. So waktu benda yang berada dekat dalam tubuh orang pandai ni berkomunikasi dengan jin yang berada dalam badan Syakila ni, jadi nampak macam jin ni macam betul-betul macam goyang lah. Okey. Jadinya setelah berkomunikasi ni lebih kepada memujuk dia untuk suruh dia balik kepada tuan dia. Jadinya sewaktu memujuk ni apa semua, jin yang berada dekat dalam tubuh Syakila ni, dia bagi tahu, aku tak boleh balik. Tuan aku memang suruh aku duduk sini, suruh aku berdamping dengan perempuan ni, suruh
untuk memastikan perempuan ni suka kepada tuannya, dan dia memang tak boleh balik. Sebab kalau dia balik, tuannya, ianya akan memakan diri tuannya. Jadi orang pandai ni tadi semakin berang. Jadi dia dah masuk level memaksa lah. Dia kata, kau nak balik atau aku bunuh kau je. Cengkaman di belakang tengkuk semakin kuat, dan dia mengarahkan Daniel untuk tekan dengan lebih kuat lagi. Makin menjerit-jerit lah si Shakila ni kan. Jadi sampai satu tahap tu dia dah tak tahan. Dia bagi tahu, dia kata okey, aku balik. Jadi waktu dia nak bagi tu, dia balik tu, dia dah ton suara dia semua dah lain daripada tadi. Asalnya begitu orang kata cunning sekali kan, sekarang dah berubah menjadi sangat sedih. Dia menangis-nangis apa semua. Dia kata minta tolong lah, dia kena duduk dekat sini. Dia kata, yang orang pandai ni kata, ada, kau kena balik. Jadi orang pandai ni ambil penyapu lidi, dia hempasnya ke lantai. Jadi benda ni semakin terkejut dan lagi meraung-raung. Dia kata, ya okey, baiklah, aku balik. Akhirnya dia bersetuju untuk nak balik, sambil menangis-nangis, sambil meraung-raung kan. Jadi dia pun dalam kedudukan bersimpuh tu, dia tarik badan dia berjalan ke arah luar pintu. Jadi aku pun bertanya Mamat, dia cakap, lepas tu apa jadi Mamat? Dia nak ke mana? Dia kata orang pandai ni, dia bagi tahu, dia kata, ilmu aku ni, selagi perempuan ni tangannya tu tak cecah tanah, benda tu tak boleh keluar. Okey, jadi perempuan ni tariklah diri dia. Dia macam ngesot sampai keluar pintu rumah. Jadi luar pintu rumah tu pula, dekat porch tu simen, tepi ni, tepi belah kanan ni baru ada kawasan yang bertanah. Jadi dia keluar daripada pintu rumah sini, dia ngesot ke tepi ni, sampai dah nak sampai dekat tanah tu, dia merayu lagi. Dia kata, tolonglah, bagilah aku duduk sini. Sekali lagi orang pandai ni, dia ambil penyapu lidi ni tadi, dia hempasnya ke atas lantai. Kemudian Shakila ni tadi, bila tangannya terkena sahaja ke tanah, makanya dia pun jatuh. Maknanya jatuh seolah-olah macam benda tu dah keluar lah. Jadi bila dah jatuh ni, Shakila memang lembik. Dia antara separa sedar lah, antara sedar dengan tak sedar. Kemudiannya Mamat dengan Daniel tadi memapah Shakila masuk. Jadi orang pandai ni tadi membuatkan air tawar, direnjiskan ke muka Shakila, disapukan ke muka dia kan. Jadi bila dah disapu ke apa semua tu, baru Shakila macam terbangun daripada tidur tau. Ni yang Mamat bagi tahu kat aku. Dia kata macam Shakila ni macam dia tak tahu pun dia dekat mana. Dia macam bertanya, Mamat, bila kau sampai? Lepas tu dia tengok boyfriend dia kan, Daniel. Lepas tu dia tengok keliling apa semua, macam aku kat mana ni? Jadi dia macam baru bangun daripada tidur, baru tersedar. Jadinya Daniel dengan Mamat ni pun, dengan orang pandai ni pun menceritakan situasi yang berlaku apa semua. Jadi sekarang fahamlah Shakila tentang apa yang berlaku kepada dirinya. Jadinya Alhamdulillah settle untuk bab Shakila malam tu. Jadi Mamat pun dia kata dia bersyukur sangatlah, dan dia juga memohon maaf kepada Daniel dan Shakila kerana dia tak bagi tahu awal-awal. Dia kata dia terlalu caught up dengan TC siapa semua. Dia tahu berkenaan benda tu, dia tahu apa yang Rais dah buat apa semua, cuma dia betul-betul terlupa. Jadi dia kata itu sebab dia terpanggil untuk datang juga ke ibu kota untuk berjumpa dengan Daniel, berjumpa dengan Shakila, cuba untuk settlekan masalah ni. Jadinya selepas daripada perkara ni selesai, Mamat pun pulang balik ke kampung dia. Jadi bila dia pulang ke kampung dia tu, sepanjang perjalanan tu dia kata dia tak sedap hati. Dia kata urusan dia belum selesai gini. Jadi sesampainya dia di stesen bas, dia turun je stesen bas, dia tempat pertama yang dituju adalah ke kedai Rais. Jadi bila dia pergi kat kedai Rais, dia tengok kedai tutup. Jadi bila kedai ni tutup, dia terus bergegas ke rumah parents Rais lah. Jadi bila sampai je ke rumah parents Rais, dia tengok Rais sedang terbaring. Keadaannya mata dia terbuka, tapi dia tak boleh bercakap, tak boleh apa. Ini yang Mamat bagi tahu pada aku lah. Dan perkara ni berlanjutan selama beberapa bulan, sehinggalah ibu bapanya
membawa seorang ustaz datang kat rumah, bukanlah mereka tak cuba usaha sebelum ni. Mereka usahakan, mereka panggil bomoh, dukun apa semua, tapi keadaan Rais tetap sama macam tu juga. Jadi dipanggil seorang ustaz ni. Jadi ustaz ni dia rawat Rais secara Islam, perubatan Islam Dia rawat Rais tapi bukan one time. Ambil masa yang agak lama juga, dan alhamdulillah kini Rais dah pulih. Tapi walau bagaimanapun, Mamat maklumkan pada aku tak pulih sepenuhnya, sebab kadang-kadang macam ada shot. Itu yang Mamat bagi tahu dekat aku. Jadi moral of the story dekat sini untuk korang kat luar sana, baik korang lelaki ataupun perempuan, sebab minyak dagu ni boleh digunakan sama ada lelaki yang minat pada perempuan ataupun perempuan yang minat pada lelaki. Bagi akulah, kalau korang suka seseorang, korang cuba. Tapi kalau ditolak, terima dengan baik. Dan aku rasa tak guna untuk kita, orang kata, sampai nak pergi jumpa bomoh, sampai nak pergi gali kubur, nak ambil minyak dagu orang mati apa semua kan. Jadi benda tu sendiri pun adalah satu perbuatan yang khurafat. Kau menyiksa mayat pula lagi apa semua ni kan. Jadi tak elok. Be a gentleman untuk lelaki, lepas tu untuk perempuan, be a ladies lah. Orang kata kan. Jadi kalau orang tak nak, tak apa, cari yang lain. Jangan sampai korang pergi buat benda-benda khurafat, benda-benda syirik ni. Okay? Jadi setakat ni dulu SKB kita untuk kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen. InsyaAllah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Okay? Yeah!